Pernahkah anda mendengar tentang panji-panji hitam dari Khurasan? Dalam tradisi eskatologi Islam, terdapat riwayat mengenai panji-panji hitam yang datang dari arah Khurasan dan akhirnya dikaitkan dengan Baitul Maqdis. Tetapi ada satu tafsiran yang lebih menarik. Khurasan pada zaman dahulu merupakan wilayah yang sangat luas, merangkumi sebahagian Afghanistan dan kawasan sekitarnya. Dan di Afghanistan terdapat masyarakat Pashtun atau Pathan. Menurut satu tradisi lama, sebahagian Pashtun dipercayai mempunyai hubungan keturunan dengan Bani Israel, khususnya 10 suku Israel yang hilang. Perlu ditegaskan, teori asal-usul ini masih diperdebatkan dan bukan fakta sejarah atau genetik yang telah dibuktikan secara muktamad. Namun, apabila tradisi tersebut dibaca melalui kerangka eskatologi Islam, muncul satu tafsiran yang sangat menarik. Bagaimana jika kemunculan pasukan dari Khurasan menuju Baitul Maqdis melambangkan kepulangan eskatologi sebahagian Bani Israel yang telah menerima Islam? Di sinilah surah Al-Isra ayat 104 menjadi penting. Allah berfirman mengenai Bani Israel bahawa apabila datang janji akhirat, kami akan mendatangkan kamu dalam suatu perhimpunan. Perkataan Arab yang digunakan ialah lafifa, membawa pengertian dihimpunkan bersama. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 105 menyatakan, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Perhatikan perbezaannya. Al-Quran tidak mengatakan bahawa pewarisan terakhir bergantung semata-mata kepada keturunan. Ia menekankan kesolehan dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam tafsiran ini, Pashtun yang dikaitkan oleh setengah tradisi dengan 10 suku Israel yang hilang akhirnya kembali menuju Tanah Suci. Di sana, mereka bertemu dengan masyarakat Palestin yang menurut setengah teori mempunyai kesinambungan keturunan dengan penduduk Judea dan Bani Israel yang kekal di Tanah Suci sejak zaman purba. Mereka tidak lagi dipersatukan oleh nasionalisme etnik. Mereka dipersatukan oleh iman kepada Tuhan. Mereka kemudian ditempatkan dalam naratif akhir zaman yang melibatkan Al-Mahdi, Dajjal, dan turunnya kembali Nabi Isa alaihi salam. Tetapi bagaimana pula dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada tafsiran geopolitik moden yang cuba menghubungkan Ya'juj dan Ma'juj dengan Zionisme atau kuasa-kuasa politik kontemporari. Namun kita perlu berhati-hati. Al-Quran dan hadis sahih tidak secara eksplisit mengatakan bahawa Zionisme atau negara Israel moden ialah Ya'juj dan Ma'juj. Itu merupakan tafsiran kontemporari, bukan suatu identifikasi yang disepakati dalam Islam. Maka kita memperoleh satu gambaran eskatologi yang menarik. Khurasan, Bani Israel yang hilang, Baitul Maqdis, Al-Mahdi, dan kembalinya Nabi Isa. Dalam pembacaan ini, kisahnya bukan mengenai kemenangan satu bangsa ke atas bangsa lain. Ia mengenai suatu kepulangan rohani. Mereka yang telah tersebar akhirnya dihimpunkan. Mereka yang dianggap hilang akhirnya kembali. Dan bumi suci Palestina akhirnya diwarisi bukan berdasarkan bangsa atau keturunan semata-mata, tetapi sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Anbiya, oleh hamba-hamba Tuhan yang soleh. Adakah ia sebahagian daripada misteri penghimpunan kembali Bani Israel pada akhir zaman?